Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus pengajian kita dengan tafsir surah At-Takatsur sebagai menggantikan tempat Ustaz Wan yang tidak dapat hadir pada pagi ini kerana terpaksa berkejaran ke Hospital Ipoh, ya, membawa anaknya. Jadi saya ganti Ustaz Wan, dan saya sebagaimana yang saya sebut pada semalam, hari Rabu semalam, bahawa saya akan teruskan dengan tafsir surah At-Takatsur. Sebagai kita menjalin apa yang telah kita sebut semalam dengan hari ini. Semalam kita dah sebut bahawa perkataan takatsur daripada asalnya kathir. Cuma bezanya ialah kathir itu banyak, tapi takatsur ialah berlumba-lumba untuk berbanyak-banyak. Artinya adanya perlombaan, adanya suasana di mana saling maknanya cuba, maknanya mengatasi antara satu sama lain, dan timbul perasaan megah dengan berbanyak-banyak harta itu tadi, ya, kerana bila ada perlombaan kan ada semacam berasa lebih dengan ke atas orang lain, jadi timbullah rasa kemegahan itu. Sebenarnya memiliki harta itu pun suatu ujian, ya, memiliki harta itu pun suatu ujian. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman alaihi salam, apabila Nabi Sulaiman dapat harta, ya, yang Allah Ta'ala kurniakan, maka apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru ni'matahu am akfur. Ini satu lagi kurniaan Tuhan kepada aku untuk ia menguji aku, apakah aku bersyukur dengan nikmat itu ataupun aku kufur nikmat. Jadi ujian ini bukan hanya dalam bentuk kesusahan, bahkan sebenarnya ujian dalam bentuk kesenangan lebih berat. Dan berjayanya Nabi Sulaiman menyedarkan dirinya. Dia tidak menyandarkan kekayaan itu kepada usaha dan ikhtiarnya. Sebaliknya dia kata, hadza min fadli rabbi. Ini satu lagi kurniaan Tuhan kepada aku. Dan kurniaan ini liyabluwani, ia nak menguji aku. Jadi ternyata bahawa ujian itu bukan hanya kesusahan, ujian itu juga kesenangan. Sebab itu kita disuruh bersabar dalam keadaan susah, dalam keadaan senang pun kena ada kesabaran untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesyukuran itu diterjemahkan dengan tindakan-tindakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi, ya, larangan-larangan Allah. Semalam juga kita ada sebut perkataan alha, yulhi, ilha. Alha, melekakan kamu, oleh kerana nak berbanyak-banyak dalam berharta benda ni tadi, ya. Jadi kita ada sebut semalam bahawa perkataan alha ini merujuk kepada leka hati, lahiyatan qulubuhum, hati yang leka. Maknanya apabila sudah banyak ni, dia mula leka lah. Sebab itu kita berjaga-jaga bila ada banyak harta benda ini, ya, kita mesti memiliki sifat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, dalam surah An-Nur, kan.
Di dalam surah An-Nur Allah memuji manusia yang tidak dilekakan dan dilalaikan tijarah, perniagaan, jual beli, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Bahkan mereka tetap takut kepada Allah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka tetap takut pada suatu hari yang mana hati manusia akan tataqallab, berbolak-balik. Hati manusia akan berbolak-balik, mata manusia akan berbolak-balik melihat balasan-balasan Allah di hadapan mereka di padang mahsyar. Tataqallabu fihi alqulub wal absar. Tapi semalam juga kita ulang sebab untuk kita menjalinkan di antara yang baru dengan yang lama, iaitu perkataan zurtum, ya. Perkataan zurtum kita ada sebut semalam, ya, bagaimana perkataan zurtum itu, dia tum itu ialah antum, tum itu berasal daripada antum, sedangkan zur itu daripada zara yazuru, ya, dia daripada zara yazuru, ziarah. Hatta zurtumul maqabir, ini kinayah, kiasan lah, ini kinayah ataupun kiasan, sehinggalah kamu menziarah kubur. Dia yang tersiratnya ziarah, yang tersuratnya ialah ziarah, tapi yang tersiratnya ialah kematian. Barulah sedar betapa berlumba-lumba untuk mencari harta, lalu zuhud dalam soal beramal. Maknanya dia berlumba-lumba dengan harta duniawi, tetapi dia tidak mencari bekalan ukhrawi. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika, sedangkan yang kekal itu ialah amal-amal soleh. Wal baqiyatus salihat, dia lupa yang itu. Dia lupa yang itu. Jadi akhirnya bila kematian datang, disebut kematian itu berdasarkan perkataan maqabir. Maqabir itu daripada perkataan qabr, kubur. Jadilah maqabir, ya, maqabir daripada makbar. Kalau dah banyak jadi maqabir. Dan makbar daripada kubur, dikatakan kubur itu raudah min riyadil jannah ataupun hufrah min hufarin niran. Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma ja'al qabrana, ya, raudah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami taman daripada taman syurga. Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah kubur ini tidak semestinya gelap. Kubur ini tidak semestinya sempit. Kalau dia beramal, maka amalan itu menjadi syafa'ah, dan akhirnya kuburnya jadi cerah, terang, wangi, ya. Kemudian dia melihat syurga. Walaupun tak dapat masuk lagi, tapi dah nampak dah syurga tu. Melihat syurga itu suatu keindahan. Kalau kita tengok cerita Hindustan, kan ke penggambarannya di Kashmir. Bila kita tengok tempat-tempat penggambaran yang indah ini, kita rasa seronok tengoknya, walaupun kita tak ke situ lagi. Jadi melihat sesuatu yang indah itu sesuatu yang menyeronokkan. Melihat penyiksaan-penyiksaan, ya Allah, kita lihat bagaimana rejim yang zalim menyiksa junta Myanmar misalnya, menyeksa umat Islam. Bagaimana kita kata rejim India menyeksa umat Islam Kashmir. Jadi kita tak ada di tempat itu, tapi melihat penyeksaan itu kita dah rasa derita, terseksa. Jadi melihat syurga itu terasa indah, dan melihat neraka itu terasa seksa. Jadi kubur ini akan terbuka hijab
Nampak syurga bagi orang yang bakal masuk syurga, nampak neraka bagi orang yang bakal masuk neraka. Itulah syurga. Itulah kubur. Ya, itulah kubur. Jadi maknanya melihat sesuatu yang indah itu kita rasa indah. Melihat kezaliman, melihat penyiksaan itu terasa terseksanya kita. Ya. Sehingga rasa tak nak tengok lah. Padam terus. Tak nak tengok penyiksaan itu. Ya. Jadi sebenarnya masa depan seseorang itu sudah terserlah di kuburnya. Apakah dia bakal ahli syurga? Terserlah apabila kelihatan dibuka baginya syurga yang bakal dimasukinya, walaupun dia tak dapat masuk, tapi dah rasa seronok dah. Dah rasa seronok dah. Dan ahli neraka bakal melihat dalam kubur itu akan neraka walaupun tak masuk lagi, tetapi sudah terseksa lantaran maknanya melihat keadaan neraka. Di samping kuburnya disempitkan, digelapkan dan ditemani dengan amalan yang busuk tadi, amalan yang buruk tadi dengan bau yang busuk, ya, dan kemudiannya dihimpit dan didekati dengan segala bentuk ularnya, ya, dan juga kita kata kalajengking dan sebagainya. Kemudian kita dah sebut semalam perkataan kalla. Jangan sekali-kali. Iaitu suatu penafian. Maknanya jangan dilekakan dengan berbanyak-banyak harta benda dunia tanpa mempunyai persiapan-persiapan akhirat. Ialah memiliki harta benda dunia itu bukanlah tercela. Tetapi bagaimana kita nak transform, bagaimana kita nak transform, maknanya bagaimana kita nak pindahkan harta benda dunia menjadi habuan akhirat. Sayyidatina Aisyah pernah didatangi oleh dua beranak yang susah, tak ada makanan. Jadi bila datang dua beranak ni minta makan, Sayyidatina Aisyah kan bagi tamar kepada dua beranak tu. Dua biji tamar, seorang sebiji. Kemudian setelah berlalulah dua beranak tadi, dapat jugalah dua biji tamar. Baliklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul kan bertanya, apa ada wahai Aisyah? Ya, apa ada makanan kita? Kata Aisyah, tadi adalah 3 biji tamar. Jadi kemudian datang dua beranak minta makan, saya bagilah 2. Tinggallah 1 ya Rasulullah. Kan Rasul kata, yang 2 yang engkau berikan kepada anak beranak yang miskin itu, itulah harta kita. Itulah habuan kita. Maknanya bagaimana kita transform, kita pindahkan harta benda dunia ini untuk habuan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Usahakanlah, ikhtiarkanlah apa yang Tuhan bagi di dunia ini daripada benda yang harus untuk dapat habuan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Jadi yang satu ni ya Rasulullah, yang satu ni kita makan kongsi 2 orang, kongsi berdua, ya, seorang setengah. Yang ini habis di dunia sajalah. Tak adalah habuan akhiratnya. Tidak adalah habuan akhirat. Jadi bagaimana penegasan Allah Ta'ala, kalla ini diulang sampai 3 kali. Ya, kalla ini diulang sampai maknanya 3 kali. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maknanya jangan buat begitu. Jangan dilekakan oleh harta benda. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam suratul Jumu'ah, bagaimana Nabi tengah berkhutbah, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Maknanya Nabi berdepan dengan sahabat-sahabat manusia. Bukanlah mereka itu maksum, ya, manusia dengan segala kerencamannya. Jadi Nabi tengah berkhutbah, sedang berkhutbah, tiba-tiba sampailah tijarah daripada Syam. Tijarah ni makna perniagaan lah. Wallahu, dan juga permainan-permainan, perhiasan-perhiasan daripada Syam, Syria, Palestin, ya, Jordan. Sampailah
Maknanya ketika itu hari Jumaat, Nabi sedang berkhutbah. Infaddu ilaiha, berbondong-bondong mereka keluar daripada masjid untuk mendapatkan barangan dagangan-dagangan dan juga permainan-permainan. Wa tarakuka qa'ima, tinggallah Nabi di atas mimbar berdiri berkhutbah bersama dengan beberapa belas sahabat yang lain. Yang lain tu pakat kerumun melihat bisnes, deal, perniagaan aset daripada Syam yang menguntungkan, dan juga permainan-permainan daripada Syam. Syam ni Syria, Palestin, Jordan, itu Syam lah, ya. Wa idza ra'au tijara, ini peristiwa ini dirakamkan dalam suratul Jumaah. Wa idza ra'au, apabila mereka melihat tijaratan au lahwan, dan mereka melihat permainan-permainan yang dibawa balik daripada Syam, infaddu itu daripada perkataan intifad. Intifad berbondong-bondong. Infaddu, ifadah. Kalau kita tawaf, dia ada panggil tawaf ifadah. Makna berbondong-bondong. Kita bila nak pergi tawaf ifadah tu punyalah ramai manusia. 2 juta manusia, tak? 2 juta manusia tawaf. Ya Allah, udah terangkat kaki kita, berjalan atas angin je. Allah, indahnya suasana itu. Indahnya suasana kita nak pergi tawaf, suasana nak pergi Arafah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, indahnya, ya. Kami masa itu student, jadi jumpalah dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik daripada Pakistan, India. Laju mereka berjalan kaki. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Udah naik mata pula. Lakawal mulk. Punya lajunya, punya kederat roti ni lain daripada kederat nasi. Kami anak-anak muda lah, pelajar-pelajar Malaysia seluruh dunia masa itu berhimpun dalam satu kemah. Ya, lebih kurang kami itu dalam 80 orang. Ingatkan kita muda, laju lah berjalan. Hesh! Pakcik-makcik yang tua-tua daripada Pakistan, India lagi laju. Labbaik Allahnya pun laju, jalannya pun laju. Tak ada bendera, tak ada. Ambilnya batang penyapu, taruhnya botol. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu suasana kita berjalan ke Arafah, ya. Allahu akbar. Moga-moga Allah kurniakan kita nikmat, ya, daripada ibadah. Moga-moga kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah sikit kita orang Melayu ni gemar tengok orang, tak? Tengok orang, saya lah gemar tengok orang. Sudah ibadat tak ke mana, udah tengok orang pula dah. Tengok orang jalan laju lah, dengar dia punya dialek bahasa lah. Lakawal mulk, dia kata punya ujung mulk tu dah bunyi. Dia punya matlin ke pun, ya tak? Mana ada matlin di situ, tapi panjang. Lakawal mulk, gitu, ya. Taib, itu selingan, ya tak? Itu selingan, nak ngilangkan letih sikit, ya tak? Jadi Allah Ta'ala sebut 3 kali, kalla, jangan sekali-kali dilekakan oleh harta benda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita realistik lah, ya. Kita tak boleh berfantasi bahawa sebenarnya para sahabat pun manusia, mereka pun leka. Mereka akhirnya tinggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sebut di sini, bahawa dinamiknya agama Islam ini ialah Islam tidak menolak bahawa manusia itu ada sifat fitrahnya sukakan harta benda, tetapi datangnya wahyu untuk maknanya mengawal nafsu, ya. Datangnya wahyu untuk mengawal nafsu. Turunlah wahyu mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu. Kalau kita sambung jadi dikatakan bahawa lahwanim faddu, ada nun kecil, nun wiqayah, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanim faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Balasan di sisi Allah jauh lebih baik
daripada permainan-permainan yang datang daripada Syam, dan juga tijarah yang baru sampai, perniagaan yang baru sampai daripada Syam itu. Ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Qul, katakanlah kepada mereka, ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah, balasan yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada lahwi wat tijarah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini teorinya mudah ya, tetapi praktikalnya tu memang ianya sangat menggoda kita. Ya, harta benda ini sangat menggoda kita. Allahu Akbar. Ya, betapa ujian harta benda, ujian kesenangan lebih berat daripada kesusahan. Banyak orang berjaya dengan ujian kesusahan, dia ingat Allah. Tapi bila uji dengan kesenangan, dia lupa, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sebab itulah ditegaskan, kalla, jangan sekali-kali. Thumma kalla, kemudian again, jangan sekali-kali. Ya, kemudian itu thumma itu kemudianlah sama dengan grup yang kita sebut semalam, waufa thumma au am imma balla lakin hatta. Ada 10 ayat. Waw fa thumma au am imma balla lakin hatta. Conjunctions, ya, sendi-sendi yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi kemudian sekali lagi, again, ya tak? Jangan la, ya, maknanya kalla, jangan sekali-kali kamu dilekakan oleh harta benda. Sebab apa? Saufa ta'lamun, 2 kali diulang. Bakal kamu akan lihat bahawa malun banun itu, al-mal wal banun hanyalah zinatul hayatid dunya. Perkataan zinatun itu ialah kosmetik. Bila sebut kosmetik ni, tuan-tuan dan puan, bukan original. Pipinya pauh dilayang, ya, bibirnya bak delima, alis matanya lentik, rambutnya ikal mayang, ya tak? Tapi kosmetik. Kau punya rambutnya palsu, kau punya bibir bak delima itu digincunya. Sebenarnya tak ada kopi tu Pipinya pauh dilayang tu apa? Adalah Snow. Snow apa dulu ada Snow? Bukan Snow White. Apa Snow apa dulu? Hazelin Snow. Hazelin Snow ni lama-lama lah, zaman bedak Kutikura dulu. Zaman bedak Kutikura. Jadi bila pula pipinya pauh dilayang, kosmetik je. Ada Hazelin Snow. Ada Hazelin Snow, ya tak? Ada krimnya, ya, ada krimnya. Jadi gincunya ada, itu yang menyebabkan nampak indah, tapi hakikatnya hanyalah zinatul hayatid dunya. Dia hanyalah kosmetik. Jadi benda yang kosmetik ini bukan original, bukan asal. Dia hanyalah perhiasan zinatul hayatid dunya, dan dia tidak kekal. Sebab itu kalau kita tengok orang yang tak bermakeup, dia yang jenis biasa make up ni, bila tak bermakeup baru dia tahu dia mana rupanya. Bila pergi ke rumah dia, ya tak? Pagi-pagi belum make up lagi, baru dia tahu rupa dia yang sepenuh. Jadi sebab itulah kan Sayyidina Ali mengatakan bahawa an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu sebenarnya sedang tidur. Idza matu intabahu, ya, apabila mereka itu, fa idza matu intabahu, apabila mereka mati barulah mereka sedar hakikat sebenarnya. Jadi apa yang ada ini hanyalah kosmetik. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, hanyalah perhiasan. Bila sebut perhiasan, dia bukan asas, ya, dia bukannya asas, ya tak? Zinatul hayatid dunia, ya. Sebab itu orang disebut money is something but not everything, ya. Money is something but not everything, ya. Bukanlah segala-galanya, ya. Bukanlah segala-galanya. Sebab itu Sayyidina Ali kan dia ada sebut, money can buy bed but cannot buy sleep. Money can buy house but cannot buy home. Money can buy amusement but cannot buy happiness. Money can buy books
but cannot buy brain. Tapi Sayyidina Ali taklah cakap putih, saya terjemah je lah, ya, saya terjemah, ya tak? Jadi Sayyidina Ali panjang, Sayyidina Ali ni luar biasa juga, ya, maknanya dari sudut keupayaan ilmiah yang ada pada Sayyidina Ali. Dia punya pemikiran dia, Sayyidina Ali ni, dia punya pemikiran. Dia kata money can buy books but cannot buy brain. Money can buy medicine but cannot buy health. Money can buy amusement but cannot buy happiness. Ya. Jadi maknanya di situ, money can buy bed but cannot buy sleep. Money can buy house but cannot buy home. Allahu Akbar. Betapalah ada duit bukanlah segala-galanya. Baik, itu kata dia, duit boleh membeli katil, tilam, Dunlop pillow, Dreamland, Slumberland, macam-macam. Tapi berapa banyak orang yang berkatil, bertilam, Queen, King, tapi tak lena tidur, tak mahu tidur. Tapi yang jenis tidur atas tikar mengkuang tu, ya Allah, jenuh gerak, ya tak? Makhraj nya keluar sesaja, ya tak? Jadi money can buy bed but cannot buy sleep. Money can buy amusement, keseronokan, ya, boleh dibeli oleh duit, tapi tidak dapat membeli kebahagiaan, but cannot buy happiness. Money can buy house but cannot buy home, kerukunan. Allahu Akbar. Setengah orang rumahnya sengit je, tangganya pun Allah, udah satu anak tangga tak ada, udah terlompat naik, udah, ya tak, terpaksa maknanya melompat naiknya, ya tak, pasal udah satu anak tangga tak ada. Tapi demo dalam rumah tu nyerongin je, nyerongin tu maknanya seronok, senyum je. Tapi belum tentu rumah yang hebat, megah itu dalam rumah tu mau senyum, moncong je, muka 14. Muka 14. Gamaknya muka ni berapa? Muka 12 ke pun? Tak tahu, ya. Jadi muka 14 kata orang lama, tak? Kita pun tak tahu. Nanti kita tanya orang lama, ngapa moncong tu muka 14? Gamaknya muka 12 ke pun? Ataupun muka ni 10? Macam mana, ya? Macam mana? Kita kena cek balik, ya tak? Jadi Tuhan sebut saufa ta'lamun, artinya ini soal masa depan. Maksudnya saufa, bakal kamu akan tahu, ta'lamun daripada ilmu, ya, daripada ilmu, bahawa ada dua masa depan kita ni. Satu masa depan yang belum pasti, satu lagi masa depan yang sudah pasti. Saufa ta'lamun, saufa ni makna bakal akan, ya, maknanya kamu pasti akan tahu satu benda, bahawa rupanya kullu nafsin za'iqatul maut, ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala kebaikan-kebaikan kamu Tuhan tangguhkan ke hari kiamat. Kita buat baik, kalau orang tak hargai, orang tak sebut, tak apa. Orang tak balas baik kita dengan baik, tak apa. Ya, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan kamu, kebaikan kamu nun hari kiamat esok. Di dunia tak dapat menegak ke, melintang ke, ya tak? Tak dapatlah segala bentuk, maknanya kita kata bintang ke, tak apa, it's okay, ya, sebab khairul jaza ialah jazallah, ya, jazakallahu khairal jaza, sebaik-baik jaza, balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan di sisi manusia ini apalah sangat, ya, dan tidak kekal, dah bahkan kadang-kadang boleh membatalkan pula pahala kita. Boleh membatalkan pula pahala kita bila kita dapat ganjaran. Manusia ni kadang-kadang dia jadi ujub, riak, takabur. Kalau bahasa orang kita, dia jadi merak, ya, kan, merak bila kita datang tu dia pun merak gitu. Ya. Jadi ada dua masa depan. Satu masa depan yang belum pasti, ada lagi satu depan yang sudah pasti. Apa dia masa depan yang sudah pasti? Akhirat, alam kubur, alam barzakh, balasan syurga, balasan neraka, itu sudah pasti. Dan masa depan yang belum pasti, minggu depan, bulan depan, tahun depan, esok, entah ada entah tidak kita ni, belum pasti lagi tu. Jadi Islam sangat menyuruh kita supaya memastikan supaya masa depan kita cemerlang, terutama masa depan yang sudah pasti. Jadilah hari ini lebih baik daripada hari semalam,
dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya, kita tidak mahu hari ini lebih buruk daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang harinya seperti hari semalam, tidak ada peningkatan prestasinya dalam beramal, dalam beriman, dalam berilmu, fahuwa maghbunun, maka tertipulah ia. Maknanya sia-sia dikurniakan umur, hari. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa yang harinya lebih buruk daripada hari semalam, orang ini terkutuk di sisi Allah. Dalam bahasa Arab disebut mal'un. Orang Melayu-Melayu lama dia ada sebut mal'un ni, mal'un katanya. Budak mal'un ni. Mal'un itu jamak kepada mal'un lah. Tapi asal makna mal'un itu terkutuk, terlaknat, jauh daripada rahmat Tuhan. Siapa yang harinya lebih buruk daripada hari semalam, tak bertambah iman, sebaliknya berkurang, tak bertambah ilmu, sebaliknya habis pakat-pakat lupa, tak bertambah amal, sebaliknya habis ditinggalkan yang wajib, fahuwa mal'un, sia-sia dikurniakan hari, ya, maknanya bahkan dia tidak membuat peningkatan prestasi iman, ilmu, amal, ya. Ini bermakna bahawa kita kena pastikan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam pengurusan dipanggil managing the future. Ya, dalam pengurusan dipanggil managing the future. Maknanya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Dalam Quran nyatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, hendaklah ia melihat apa yang dia persediakan, apa yang ia siapkan untuk hari esoknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri melihat dengan penglihatan mata hati apa yang ia sediakan untuk hari esoknya. Tentu hari esok kita yang sudah pasti akhirat. Jadi bermakna dalam Islam itu disuruh supaya kita berikhtiar untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi managing the future itu sebahagian daripada ajaran Islam. Kita jangan kata bahawa mengurus masa depan itu bercanggah dengan ajaran Islam. Dah. Nabi mengurus masa depan Islam itu sehingga Nabi mengadakan Treaty Aqabah. Bayatul Aqabah itu satu treaty yang saya sebut sebagai bridging the future. Ya, maknanya satu jambatan ke arah masa depan Islam. Maknanya Bayatul Aqabah itu, ya, Bayatul Aqabah itu dapat mencipta kecemerlangan, kegemilangan Islam masa depan dengan adanya Treaty Aqabah itu. Sebab Nabi ini futuristik. Ya, Nabi ini dia tidak, maknanya apa? Apa dia panggil? Benda yang hanyut begitu dia panggil apa? Benda yang hanyut begitu tak ada agenda. Tunggul ke? Bukan tunggul. Dia tak tahu apa nak, dia dibawa je oleh arus. Begitu. Tak, Nabi tidak begitu. Nabi mengajak maknanya umat ini memikir tentang masa depan. Jadi memikir masa depan itu sebahagian daripada agama. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin. Jadi saufa ta'lamun, bakal kamu akan tahu masa depan ni. Ya, apa dia? Masa depan yang sudah pasti, iaitu akhirat. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian again Allah Ta'ala peringatkan, jangan sekali-kali ya kamu bakal tahu betapa ruginya kamu berleka-leka dengan harta benda tadi tanpa membuat persiapan untuk akhiratmu. Allahu Akbar. Ini yang kawan-kawan sebut lepaskan yang tertambat. Kawan-kawan sebut lepaskan yang tertambat. Apa benda lepaskan yang tertambat ini? Yang tertambat ini ialah yang kita suka. Benda yang kita suka kan kita tambat. Kereta kita tambat dengan alam, rumah kita tambat dengan alam, harta benda kita tambat dengan kunci. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebaikan
sehinggalah kamu belanjakan apa yang kamu kasih, apa yang kamu sayang. Apa yang kita sayang itu kan tertambat dalam hati kita. Dan secara fizikalnya kita akan mengambil langkah-langkah keselamatan. Kunci ke, ya tak, alam ke, itu benda yang kita sayang. Kita tambat dia. Jadi kata Tuhan, kamu tak akan memperolehi kebaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu dapat menginfakkan, kamu membelanjakan apa yang kamu kasih, apa yang kamu suka. Allahu Akbar. Yang ini susah nak buat ni. Sebut senang. Ya, biasanya yang kita infak tu, yang kita dah tak andok. Ya, yang kita belanja orang tu, yang kita dah tak andok, ya tak? Yang kita pun dah teman pun dah tak berapa sangat. Tuan bagi mikir lah ya. Ya, biasanya begitu. Allahu Akbar. Bukan senang ya. Itu yang kita kadang-kadang bila buat collection untuk membantu rumah terbakar ke, ada bencana ke, maka kita pun buatlah ad hoc untuk mengumpulkan pakaian-pakaian. Biasanya, ya Allah, yang dibagi tu yang dah tak ada. Atau dalam rumah udah pepok ni maknanya pepok lerak, dah sebab, tak? Udah baginya. Angkat-angkat seluar tu tengok getahnya depan dah leh. Leh tu loose. Udah tak boleh pakai getah seluar tu, tak? Udah hope dah tak ada. Hope dah tak ada. Itu untuk apa ya? Malu kita ya. Malu kita kepada Allah. Sebab apa? Kita tidak lepaskan yang tertambat. Allahu Akbar. Ini saya pinjam kata-kata ni daripada seorang kawan saya yang rapat sungguh. Dia kata, lepaskanlah yang tertambat. Maknanya yang kita keluarkan zakat harta itu bukan yang tertambat. Itu yang memang wajib. Dan ini yang pada kita tu, yang kita sayang tu. Zakat tu, itu yang wajib. Dan ini yang pada kita, yang kita sayang tu. Yang paling kita sayang tu yang kita lepaskan. Bukan mudah ya. Itulah yang Tuhan kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tak akan memperoleh kebaikan, kebajikan, sehingga kamu boleh lepaskan, kamu infakkan apa yang kamu kasih. Allahu Akbar ya. Begitulah orang-orang Ansar ya. Begitulah orang-orang Ansar, sikap mereka terhadap muhajirin. Sehingga mereka digelar sebagai Ansar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu Aus dan Khazraj. Gelaran Ansar itu Allah bagi. Ansar dengan makna Nasir. Nasir, penolong, pembantu. Jamaknya Ansar. Nasir jamaknya Ansar ya. Nasir jamaknya adalah Ansar. Taib. Jadi Allah Ta'ala ulang, saufa ta'lamuna ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kita sepatutnya baru sampai di situlah ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tuan-tuan dan puan, ada 3 kali diulang perkataan ilmu di sini. Ta'lamun yang pertama ayat ke-3, ta'lamun ayat yang ke-4, ta'lamun ayat yang ke-5. Ilmu sangat penting. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Ini penting. Sebab kita memang ada motivasi untuk beramal. Tapi jangan lupa, kita kena ada juga motivasi untuk berilmu. Ya. Sebab apa? Betapa kita kata bahawa peranan ilmu ini sangat penting dalam beramal. Ya, sebab kita tidak mahu kita beramal tanpa ilmu. Ya tak? Kita tak mahu beramal tanpa ilmu, nanti menyebabkan sia-sia amalan kita. Justru ianya maknanya meleset ataupun tersasar daripada keadaan yang sepatutnya, yang sepatutnya. Ada orang misalnya lepas dia basuh tangan untuk ambil air semayang, ya tak? Dia pun angkat sikit, dia sapu tu. Kononnya dia sapu kepala, tapi dia sapu dahi. Dia sapu dahi. Jadi lepas dia ambil air semayang, lepas dia basuh tangan, dia pun sapu kepala. Situ. Ini sapu dahi, ya tak? Itulah rupanya yang dia lakukan. Dia dah bersembahyang sekian lama, salah rupanya air sembahyangnya tak sah, maka sembahyang pun tak sah.
Ada orang yang bila kita buat apa dia panggil? Apa nama? Kemah ibadah. Program kemah ibadah. Rupanya dia baca salah. Kita baca Hanifan Musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia baca Hanifan Musliman wa ma ana minal muslimin. Itu pernah dalam satu kemah ibadat, ya, bila kita cek maknanya bacaan-bacaan sembahyang, maka ada yang baca wa ma ana minal, ya, wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin, bandanya. Udah terbalik. Ya tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Masa itu bila kita cek tu, dia sudah berkahwin, anak dah 2. Sejak bila baca begini? Dia kata sejak dululah katanya. Tak ada siapa semok pun, baca ramai-ramai. Kelas petang katanya, kelas agama petang-petang dulu. Dulu-dulu ada kelas agama petang-petang. Itulah dia katanya. Jadi betapa, ya, kita beramal tanpa ilmu, di situlah kita yang ada peluang nikmat masa lapang, yang ada peluang nikmat masa lapang dalam PKP ni, boleh cari ilmu. Ya, boleh kita mencari ilmu dengan pelbagai pendekatannya, tak? Tapi saya nak tekankan di sini bahawa bagaimana dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5 ditekankan dengan ilm. Ta'lamuna sawfa ta'lamuna, kemudian law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi ditekankan ilmu. Ta'lamun daripada alima ya'lamu, alim, ya. Jadi maknanya berilmu itu selain daripada diangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, tetapi matlamat daripadanya ialah beramal, dan bertamat daripada amal itu ialah khasyatillah, supaya kita datang rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu barulah dia ada perasaan takut. Orang yang ada makrifah barulah ada khasyah. Orang yang tak ada makrifah, yang jahil, tak akan datang rasa khasyah. Ya, saya tahu si fulan itu adalah katalah SPRM. Saya pun bila saya berbelanja, saya tak akan maknanya menampak-nampakkan perbelanjaan saya yang mewah misalnya, ya, sebab saya tahu dia SPRM. Maknanya kalau saya tahu bahawa saya sedang berkawan dengan seorang CIA, KGB, CIA, maka saya punya tindakan harus berhati-hati. Sebab apa? Dia sedang maknanya mencerap, sedang cuba menghidu apa pergerakan-pergerakan saya. Jadi maknanya bila kita kenal makrifah kita tentang sesuatu itu, barulah datang rasa takutnya. Maka innama yakhshallah min ibadihil ulama, hanya saja yang takut Allah itu di kalangan hambanya ialah orang yang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi orang yang berilmu itulah yang takut Allah. Jadi di sini dikata lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalaulah kamu berilmu, kamu mengetahui dengan ilmu yang meyakinkan. Tak ada jazam, tak ada syak, tak ada zon. Ya, disebut yakin, tidak dicelahi, ya, dengan sebarang syak ilmunya, tidak dicelahi oleh sebarang zon ilmunya, tidak dicelahi oleh sebarang waham ilmunya, adalah ilmu yang yakin, ya, tentang bahawa kehidupan ini adalah sementara. Kehidupan ini adalah dewan ujian, ya, yang hasilnya, resultnya akan kita lihat di akhirat. Kehidupan kita adalah dewan ujian yang kita ini sedang menjawab soalan. Perbuatan-perbuatan baik kita ini sebenarnya adalah usaha untuk menjawab soalan-soalan, yang mana kita akan dapat hasilnya di akhirat esok. Maknanya perbuatan baik kita, percakapan baik kita, amalan baik kita, niat baik kita ini adalah jawapan-jawapan yang kita akan dapat hasilnya, lihat hasilnya di akhirat esok. Allahu akbar, ya, Allahu akbar, ya. Sebab itu kan di akhirat itu dikatakan bahawa manusia akan melihat amalan baiknya sebelah kanan, amalan buruknya sebelah kiri. Kalaulah kita jumpa lihat amalan banyak sebelah kanan, sonok kita.
Amalan belah kiri sikit, alhamdulillah. Amalan belah banyak, belah kanan banyak, sonok kita. Kalau sebaliknya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sebab itu kita tak boleh ada rasa rehatnya. Fa iza faraghta fansab. Selesai satu kerja baik, buat pula, bangun pula, buat kerja baik yang lain. Fa iza faraghta fansab. Bila kamu selesai dengan satu kerja baik, fansab, bangunlah, buat pula kerja baik yang lain. Ya Allah, ya Tuhan, betapa bertuahnya orang yang begitu rajin, yang kuat berusaha, yang penuh dengan motivasinya, ya. Maknanya tak tahu duduk diam. Ada je kerja buatnya. Itulah orang tua-tua kita dulu, ya. Orang tua dulu kita tak adalah macam kita sekarang. Allah, kita dapat megang handphone sekarang. Handphone ni maknanya handset lah. Orang kampung kata handphone. Telefon, telepound. Roti pound. Orang kita sekarang dapat megang handphone. Udah lah tu. Terkaih, kaih pagi, kaih tengah hari, kaih petang, kaih malam, bangun subuh tu dah kaih dah. Orang dulu kaih juga, tapi ada makannya tak, dia ngaih je kerjanya, tak? Ngaih je kerja. Orang dulu-dulu tak adalah reti duduk diam, ada saja kerja yang dibuatnya, ya. Sebab dia tahu bahawa setiap gerakan kita itu akan mendapat catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Taib. Jadi disebut lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah kamu tahu dengan ilmu yang yakin tentang hakikat hidup, bahawa hidup ini bukanlah maknanya selama-lama. Hidup itu adalah sementara. Hidup ini adalah amanah Tuhan. Tuhan bagi kehidupan ini, ya, Tuhan kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup, Allah nak uji kita siapakah yang terbaik melakukan amalan. Tapi amalan ni kena kita luaskan fahamnya, ya. Dia ada hablum minallah, dia ada hablum minan nas. Ada sahabat-sahabat kita yang masya-Allah bergiat cergas di bidang NGOs. Ya, buat kerja-kerja masyarakat. Alhamdulillah. Fabiha wa ni'mah. Itu adalah hablum minan nas. Cuma harus ada balancing dengan hablum minallah. Ada juga sahabat-sahabat kita yang begitu intim dengan hablum minallah, begitu tekun dengan hablum minallah, tetapi dia mengabaikan, dia cuai hablum minan nas. Kerja-kerja sesama manusia ini, kebajikan sesama manusia ini. Dalam Islam, Islam menuntut kita kedua-duanya sekali. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan ke atas mereka di mana juga mereka berada, melainkan mereka mengadakan hubungan, ya, mereka mengadakan hubungan dengan Allah dan mengadakan hubungan sesama manusia. Sebab itulah maknanya orang mukmin itu sentiasa siangnya bergiat dengan manusia, malamnya bagaikan pendeta, ya, menikus di hadapan Allah. Ini saya pinjam kata-kata Hasan Al-Banna, mengatakan bahawa orang Islam itu disebut sebagai fursan bin nahar wa ruhban bil lail. Bagaikan perwira di waktu siang, bergiat sana bergiat sini dengan pelbagai kegiatan masyarakatnya, kegiatan umatnya, dan bagaikan pendeta di waktu malam, menikus, melutut, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Memanglah nyebutnya mudah, tapi nak buat ni lah, ini cabaran kita, ya tak? Jadi kena ada ilmu yang yakin. Kita ada sebut ilmu yang yakin, kita ada sebut ainul yakin, kita ada sebut haqqul yakin. Nanti kita akan lihat, ya tak? Jadi kalla law ta'lamuna ilmal yakin, kalaulah kamu tahu dengan ilmu yang yakin, yang tidak dicelahi oleh zon, syak, waham. Itu dia ada degree dia, dia ada darjah dia. Syak 50-50, tak begitu meyakinkan.
Ya. Kemudian waham. Waham ini dia tahu sikit je, banyak tak tahunya. Tidak dicelahi dengan zon. Zon ni banyak tahu, tapi ada sedikit yang dia tidak tahu. Dan ilmu yang yakin ialah ilmu yang dapat maknanya menyelamatkan kita, dapat menyelamatkan iman kita, dapat menyelamatkan amal kita, dapat menyelamatkan tawajuh kita dalam kehidupan. Ya, dapat menyelamatkan tawajuh kita dalam kehidupan, maknanya fokus. Tawajuh tu ialah fokus lah. Ya, dapat menyelamatkan tawajuh kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fokus kita dalam kehidupan. Allahu Akbar. Tawajuh ini maknanya kita kata bahawa apa juga yang kita buat ini, kita transform untuk akhirat. Kita ada tenaga, transformkan tenaga untuk dapat pahala akhirat. Kita ada masa, transform masa kita untuk pahala akhirat. Kita ada harta, transform harta kita untuk pahala akhirat. Kita ada nyawa yang satu-satunya, transform untuk dapat, maknanya kita kata pahala akhirat. Ini yang disebut sebagai mujahadah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalaulah kamu tahu dengan pengetahuan yang meyakinkan, kamu tidak akan berleka-leka dengan kemegahan harta. Tuan-tuan, di sini sebenarnya ada something yang tersirat. Yakni, lau ta'lamuna ilmal yaqin lama alhaakum muttakathur. Itu dia yang tersiratnya. Ya, impliedly-nya apa? Kalaulah kamu tahu dengan ilmu yang yakin, nescaya tidaklah kamu leka dengan kemegahan harta benda. Ya, lau ta'lamuna ilmal yaqin lama alhaakum at-takathur. Kalaulah kamu tahu dengan ilmu yang yakin bahawa dunia ini sementara, ya, akhiratlah selamanya, nescaya kamu tidak akan dilekakan dengan takathur, berbanyak-banyak harta duniawi, tidak ditransformkan untuk ukhrawi, tidak dipindahkan untuk dapat habuan ukhrawi. Lagu yang kita biasa dengar, ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semuanya akan menuju ilahi. Itu yang pasti. Jadi maknanya apa yang kita bawa di hadapan Allah, apakah muflis amalan. Allahu Akbar. Di dunia ni kalau tersenarai dalam senarai muflis, duka cita, banyak benda tak dapat buat. Bila tersenarai nama dalam senarai hitam, muflis, banyak benda yang kita tak boleh buat, terpaksa pinjam nama orang. Itu muflis dunia. Bagaimana pula muflis akhirat? Perkataan muflis, tuan-tuan, daripada perkataan fulus. Itu kita bincang dari sudut bahasa lah, ya. Daripada fulus timbullah muflis, ya. Daripada fulus timbullah muflis. Jadi ada jawapan kepada lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jawapannya tersirat. Apa dia? Kalaulah kamu tahu dengan ilmu yang yakin tentang akhirat itulah yang selamanya, dunia itu sementara, ya, semuanya akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram lama alhaakumut takatsur. Nescaya tidaklah kamu akan dileka-lekakan oleh nak berbanyak-banyak, bermegah-megah dengan harta benda. Lagi sekali saya nak tegaskan, bukanlah Islam itu anti kebendaan. Ya, bukanlah Islam itu anti kebendaan, tapi Islam mengasuh kita tidak jadikan benda itu sebagai matlamat. Akhiratlah matlamat kita, transformlah kebendaan yang ada untuk kebaikan-kebaikan akhirat, ya. Jangan sayang apa yang tertambat, lepaskan, ya, lepaskan yang tertambat. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah, la tarawunnal jahim, 2 kali, thumma la tarawunnaha ainal yaqim. Di antara nama-nama neraka, ya.
Neraka ini dia punya, apa nak sebut, gateway-nya adalah Jahannam. Neraka ni dia punya pintu masuknya adalah neraka Jahannam. Yang itu pun dah cukup dah. Ya. Walaupun orang Melayu kita ni sebut Jahannam ni mudah benar. Mana motor tu? Udah Jahannam. Jahannam neraka. Bila marah pada seseorang, pergi Jahannam lah kamu. Neraka tu. Kamu jangan cakap kopi tu. Agaknya kita terpengaruh dengan bahasa Inggeris. Go to hell kamunya. Go to hell. Ya tak? Pergi Jahannam lah. Sampai ada cerita 6 Jahannam pun ada. Ya tak? Jadi sebenarnya neraka banyak. Ada Jahim. Ya. Ada Sa'ir. Ada Saqar. Ya. Ada Hutamah. Ada Wail. Macam-macam lah. Ya. Tapi untuk masuk ke dalam neraka-neraka, tak usah masuk pula. Tapi nak ngabarkan bahawa pintu masuknya, gateway kepada neraka yang lain, kepada Jahim, kepada Sa'ir, kepada Saqar, ya, kepada Hutamah apa? Ialah Jahannam. Jahannam itu neraka yang permulaan. Kemudian dia masuk pula ke neraka-neraka yang lain di bawahnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi kita ada Jahim, kita ada Jahannam yang di atas, kemudian kita ada Jahim, kita ada Sa'ir, ada Saqar, ya, ada Hutamah. Hutamah ni, ya Allah, kita baca dalam suratul Qari'ah nanti, ya, bagaimana neraka Hutamah ini menghancur luluhkan tulang-tulang manusia yang diseksa di dalamnya, akan hancur luluh tulang-tulangnya. Ya, neraka yang dikatakan wa ma adraka mal hutamah. Ya, narullahil muqadah. Baik, di sini beralih daripada alam kubur kepada alam mahsyar. Ya, episod yang dikatakan la tarawunnal jahim ini ialah episod berikutnya, ialah iaitu di padang mahsyar, ya, iaitu di padang mahsyar, ya. Sebab tadi yang disebut hatta zurtumul maqabir itu alam barzakh. Itu alam barzakh. Bakal melihat syurga, bakal melihat neraka. Bagi orang yang bakal masuk neraka, dia nampak neraka. Bagi yang bakal masuk syurga, dia nampak syurga, tak nampak neraka. Tapi ini sampai kepada alam mahsyar. La tarawunnal jahim. Tuan-tuan dan puan-puan ingat dalam surah Sajadah, kan? Bukankah orang yang bakal masuk neraka, di padang mahsyar tu dia nampak neraka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami dah nampak neraka, ya Allah. Kami dah dengar bunyi neraka, ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda Rabbihim. Ketika itu kamu melihat orang-orang yang disebut sebagai pendosa-pendosa, the sinners ataupun the wrongdoers, nakisu ru'usihim 'inda Rabbihim, akan tunduk kepala mereka di hadapan Allah. Mereka dah tahu dah masa depan mereka, ya, lantaran dosa-dosa yang banyak yang melampaui pahala-pahala, maka mereka tak berani angkat muka di hadapan Allah. Nakisu ru'usihim 'inda Rabbihim. Tuan-tuan dan puan, pengalaman buat salah, kan? Saya biasalah buat salah pada JPJ, buat salah pada polis. Kadang-kadang kita maknanya langgar double line, kadang-kadang kita langgar lampu merah, kadang-kadang speeding yang banyaknya lah. Biasalah tu, speeding lah yang banyak. Kan kita bila kena tahan tu kan, kita tunduk je, tak berani angkat muka, ya tak? Kaki tu main rumput, ya? Kaki tu main rumput. Minta muka welfare, ya tak? Muka minta belas kasihan. Kok maulah dia, ya tak? Memberikan belas kasihannya, ihsannya kepada kita. Pernah satu kali tu saya kena tahan, ya. Jadi dia pun minta saya punya lesen, saya bagilah. Dia pun isi borang denda tu. Diisi borang denda tu, ya. Compound je, ya. Saya tengok dia tulis hati angin. Tak kena. Apa orang ni nulis hati angin pula ni, ya tak? Ditulis hati angin. Ada borang compound tu ada situ, tapi ditulis hati angin. Lepas tu dia baginya pen pada saya.
Terus suruhnya sign. Saya kata, nak sign macam mana? Macam mana saya tulis, begitulah sign. Saya pun sign atas angin juga. Rupanya dia hanya berlakon. Sebab apa? Bos ada di depan tu. Maknanya ada peluang nak lepas lah tu. Dia kesian tengok kita kan maknya, ya tak? Jadi dia bagi lepas lah tu. Tapi dia terpaksa lah tunjuk yang dia tu macam maknanya tulis compound tu. Jadi dia kata macam mana dia tulis hati angin tu, macam mana dia tulis. Saya pun kena sign kopi tu juga. Leganya hati, ya Allah. Ya tak? Leganya hati, ya tak? Taib. Ini orang yang bersalah. Takkan berani angkat muka, ya tak? Nakisu ru'usihim inda rabbihim, akan tunduklah kepala mereka di hadapan Tuhan. Rabbana, wahai Tuhan, absarna itu daripada basar, kami dah nampak neraka, ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar bunyi neraka jahanam. Kan kita baca dalam suratul Mulk bagaimana sami'u laha syahiqa wa hiya tafur, neraka itu menggelegak, ya tak? Suaranya cukup huduh, kuat bunyinya, ya tak? Jadi maknanya sami'u laha syahiqa kullama ulqiya fiha, ya tak? Setiap kali dicampakkan ke dalam neraka itu, sami'u laha syahiqa, akan terdengarlah bunyi neraka yang sangat huduh. Wa sami'na, ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah, na'mal salihan, untuk apa? Kami nak beramal dengan amal yang soleh. Jadi disitulah dia bila nak balik tu nak beramal. Jadi berilmu ini baru separuh. Bukanlah bermakna sudah ada ilmu segala-galanya. Tidak. Bukanlah bermakna bila dah ada ilmu segala-galanya. Tak. Yang ini pun kena faham juga, ya tak? Sebab kadang-kadang ada orang dia berasa selesa dah ada ilmu. Tak. Ada ilmu baru separuh. Separuh lagi ialah amal. Sebab itu tadi dia minta nak balik semula ke dunia, walaupun dunia dah binasa dah. Tapi untuk apa dia minta kembali ke dunia? Na'mal salihan. Dalam ayat yang lain, tak silap saya suratul Jumu'ah, lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akum minas salihin. Kalau dapat nyawa sikit lagi, minta nyawa, ya Allah, ya, dapat sikit lagi nyawa, ya, minta nyawa. Ni bahasa Ahmad Nispu, ya, minta nyawa, ya, minta nyawa. Jadi kalau dapat sikit lagi nyawa, fa asaddaqanna, aku nak bersedekah, ya Allah, wa aku minas salihin, aku nak jadi orang yang soleh, ya Allah. Minta nyawa, ya, minta nyawa. Jadi na'mal salihan, kami nak beramal dengan amal yang soleh. Maknanya apa? Maknanya di akhirat esok ilmu tak ada dah. Di akhirat esok peranan ilmu tidak lagi. Di akhirat esok peranan amal pula. Di dunia peranan ilmu, di akhirat peranan amal. Na'mal salihan. Jadi sebab itu ada ilmu tak ada amal pun tak jadi juga. Macam orang bersilat, ya. Macam orang bersenjata, ada senjata tak pakai. Dia pandai silat tapi bila berdepan dengan orang dia tak guna silat, tak jadi juga. Jadi maknanya ada ilmu tanpa amal pun tak jadi juga. Tapi di akhirat nanti yang Tuhan hitung bukan ilmu kita. Yang Tuhan hitung esok ialah amalan-amalan kita. Na'mal salihan, ya. Maknanya inna muqinun, kami dah yakin dah, sebab kami dah nampak. Melihat itu dipanggil ainul yakin. Ini dua ni dipanggil ainain. Alam naj'al lahu ainain. Dua ni ainain. Kalau satu ain, kita namakan anak aini. Kita namakan anak Nur Aini. Nur tu cahaya, ain itu cahaya mataku, Nur Aini. Ya tak? Kita namakan. Jadi ain kalau dua, ainaini. Kalau tiga, uyun pun boleh. A'yun pun boleh. Dia punya jamaknya ada dua. Kita boleh jamak a'yun, ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita juga boleh pakai lagi satu jamak, dipanggil uyun. Ada orang bagi nama Nurul Uyun, ya tak? Nurul Uyun, ya tak? Uyun tu pun juga maknanya juga dengan makna mata, ya. Jadi di sini dia sudah melihat la tarawunnal jahim. Bagaimana nak terjemah la tarawunnal jahim? Lam itu maknanya, lam itu ialah demi. Demi, kemudian nun itu ialah pasti. Nun itu ialah pasti, ya. Di sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, asalnya ialah ra'a, ya. Asalnya ialah ra'a. Daripada ra'a, ya. Kemudian timbullah yara.
Daripada ra'a timbullah yara. Kemudian yara ini kita ubah jadi tara. Kemudian yara kita ubah jadi tara. Tara ni pula bila dah ramai tambah waw dan nun. Tarawna. Tambah waw dan nun. Kemudian ditambah lam. Kemudian ditambah lam. La tarawun. Ditambah pula sabdu. Begitulah begitulah perkembangannya, ya. Mula-mula tadi apa? Mula tadi ra'a. Kemudian yara. Daripada yara timbullah tara. Tambah waw nun jadi tarawna. Kemudian tambah lam di sini, kemudian tambah pula sabdu di situ. Macam mana nak terjemah? Lam ini terjemahannya ialah demi. Lam ini dipanggil lam dengan makna demi, ya tak? Dengan makna demi. Demi kamu pasti akan melihat. Nun di sini terjemahannya ialah pasti. Ya, pasti di sini maknanya definitely. Pasti akan melihat, ya. Pasti akan melihat. Pasti akan melihat. Kamu pasti akan melihat. Demi kamu pasti akan melihat. Maknanya di sini dikukuhkan dengan demi di sini, lam di sini, dikukuh dengan nun di sini, pasti. Nun syaddah ni dia pun dengan makna pasti. Demi kamu pasti akan melihat. Ya, definitely. Ya, maknanya kamu pasti akan melihat jahim. Allahu akbar. Neraka yang bernama neraka jahim. Jadi apa nama tu, di sini Allah Taala mengukuhkan, ya, nak mengukuhkan, kita kata ra'a ni dengan Allah masukkan lam demi, Allah masukkan nun pasti. Jadi kamu pasti, demi kamu pasti akan melihat la tarawunnal jahim. Macam sekarang kita akan jumpa la tas'alunna. Serupa juga tu. Demi pasti kamu akan ditanya. Ya, la tas'alunna. Itu kita akan tengok nanti sikit lagi, iaitu kamu pasti akan melihat neraka jahim. Thumma tarawunnaha ainal yaqin. Allah Taala ulang tarawunna itu 2 kali. La tarawunna, ya, la tarawunna itu diulang 2 kali. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Demi kamu pasti akan melihat. Ya, dari sinilah ra'a ni, dari situ timbullah ru'yah. Daripada ra'a, melihat, man ra'a minkum munkara, timbullah perkataan ru'yah. Ra'a, ru'yah. Ra'yu. Ya, pendapat dipanggil ra'yu. Jadi kamu akan ru'yah, kamu pasti akan melihat akan jahim itu dengan ain kamu sendiri. Sekarang ni kita di dunia, kita ada ilmu tentang neraka jahim. Itu dia panggil ilmu yang yakin, ya tak? Ilmu yang yakin. Tak nampak lagi. Tapi bila sampai di akhirat, nampak, itu dia panggil ainul yakin. Nampak dengan mata. Ainul yang yakin sendiri. Musyahadah. Dalam bahasa Arab dipanggil musyahadah. Dapat disaksikan. Tapi ini untuk siapa? Untuk orang yang bakal masuk neraka lah. Orang yang bakal masuk syurga tak nampak. Tak nampak neraka. Orang yang bakal masuk syurga hanya nampak syurga. Tak nampak neraka. Allahu Akbar. Begitulah suasana di padang mahsyar. Sebab itu dikatakan wujuhun yawma idzin na'imah. Li sa'yiha li sa'yiha li sa'yiha radiyah, ya. Li sa'yiha radiyah. Sebab dia rasa suka. Radiyah tu maknanya suka, redha, gembira. Itu makna radiyah. Li sa'yiha radiyah, kerana dia suka dengan sa'i. Sa'i itu ialah usaha ikhtiar dia selama hari di dunia. Tidak sia-sia, berbaloi, kata kita, lumayan, ya. Li sa'yiha radiyah fi jannatin aliyah, dia akan dapat masuk syurga. Syurga dia dah nampak dah, tanah-tanah tinggi, highland, resortnya semua tempat peranginan.
ya, resortnya dipanggil jannatin aliyah. Sebab itu kalau kita baca hal syurga ni, banyak cerita istana, tanah tinggi, di bawahnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab itulah ahli syurga semua muda-muda. Barulah seronok. Kalau masuk syurga yang mewah begitu, nak makan angin apa kalau tua, sakit lutut? Nah, ya tak? Pergilah, kami dah tak lalu, dah tua, dah terdea ya. Tak syok lah. Sebab itu ahli syurga dimudahkan balik. Allahu Akbar. Seronok ya. Bila dah tua ni sakit lutut lah, macam-macam, mata kabur, gigi gugur, kulit kendor, uban bertabur, ya tak? Jalan ngundur, makan bubur. Tunggu je masuk kubur ya. Jadi ahli syurga tak ada yang tua. Ahli syurga semuanya muda dan diberikan kekuatan, ya, diberikan kekuatan. Jadi disebut di sini bahawa kamu pasti akan, demi pasti kamu akan melihat dengan mata kamu, ainul yaqin. Saya dah sebut tadi, ain ialah mata. Daripada situlah makanya kita kata bila melihat sesuatu di hadapan kita dipanggil ainul yaqin. Kalau tak dapat lihat tapi kita tahu, kita ada ilmu tentangnya, dia panggil ilmul yaqin. Saya belum sampai ke negeri China misalnya, tapi saya tahu adanya tembok besar. Itu dipanggil ilmu yang yakin. Kerana yang memberitahu saya itu orang yang boleh dipercayai. Jadi dipanggil ilmu yakin. Tapi kemudian saya pergi ke sana. Saya melihat daripada jarak yang jauh, dekat parking lot, nampak dah tembok itu 1,500 kilometer. Daripada Johor sampai ke Bangkok 1,500 kilometer. Ya. Itu saya nampak. Itu dipanggil ainul yaqin. Tapi bila saya berjalan di atasnya, itu dipanggil haqqul yaqin. Itu dipanggil haqqul yaqin. Bila dah masuk, na'udzubillah, dalam neraka itu dipanggil haqqul yaqin. Sekarang ni kita ada ilmu tentang neraka jahim. Ilmu yaqin. Seorang yang masuk neraka itu nampak di padang mahsyar, itu dipanggil ainul yaqin. Takdirnya dia masuk, na'udzubillah, ke dalam neraka itu haqqul yaqin. Buah naga ya. Dulu kita hanya nampak buah naga ini dalam gambar. Ya, kata mereka buah ni ada di Vietnam rasanya. Dragon fruit. Tak ada di tempat kita. Masa itu kita ilmu yaqin. Sekarang ni kita tengok udah ada orang kita yang tanam dragon fruit ini, buah naga ni. Tapi kita lalu je lah. Ada orang berjual, nak beli tak berani, mahal. Baru nampak ainul yaqin. Tiba-tiba rupanya apa yang terdetik dalam hati kita itu Allah Ta'ala yang maha tahu. Ada orang dekat-dekat tu nanam buah naga, hasil sulungnya dihantar ke rumah kita. Kita pun apa lagi tak? Kupeh lah. Makanlah. Ya tak? Makanlah. Bila dah makan jadi haqqul yaqin. Sedap rupanya, patutlah reganya pun mahal tak? Jadi kemudian katanya summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu pasti ataupun demi pasti kamu akan melihatnya dengan mata kepalamu, ain yang meyakinkan, tidak ada zon, tidak ada syak, tidak ada waham. Memang ya, maknanya jazam di hadapan kamu. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, lagi sekali Allah Taala ulang summa again, ya tak? Kamu di sini bila dah sampai di padang mahsyar, di antara bicara di padang mahsyar ialah tentang na'im. Na'im sebenarnya daripada perkataan ni'mah. Ya? Daripada perkataan ni'mah timbullah na'im. Ada orang bagi nama anak ni'mah, ada orang bagi nama anak na'im. Ada? Ya tak? Ada orang bagi nama anak ni'mah, tapi bila bahasa Melayu dah tak ada ain. Dah tak ada ain, ni'mah je dah. Ya tak? Ada. Jadi kalau satu ialah ni'mah. Kalau banyak ataupun dia punya jamak pluralnya ialah na'im. Ya? Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman
wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat di akhirat esok, kamu akan melihat nikmat yang cukup banyak. Wa idza ra'aita thamma, wa idza ra'aita hunaka, sama dengan makna hunaka, bukan summa, thamma. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu akan dapat lihat di akhirat esok na'iman, banyaknya nikmat-nikmat, wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang cukup besar. Taib. Jadi sini disebut summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Na'im daripada ni'mah. Kalau satu dipanggil ni'mah, kalau banyak dipanggil na'im. Antara jamak ni'mah ini ialah na'im. Ya, antara jamak nikmat ini, ni'mah ini ialah na'im. Kemudian kamu demi pasti akan ditanya, tus'alunna, ya, summa latus'alunna. Di sini asalnya ialah daripada perkataan soal, ya. Asalnya ialah daripada perkataan soal. Asalnya perkataan soal. Soal tu soalan lah. Ya tak? Kita selalu sebut sa'ala, ya tak? Asalnya ialah sa'ala. Asalnya ialah sa'ala. Sa'ala soal. Sa'ala soal. Al-jawab cakap Arab, soal pun cakap Arab. Al-jawab cakap Arab, soal pun cakap Arab. Ada sebut mal jawab, mal jawab. Apa jawapannya? Mas soal, apa soalannya? Jadi daripada sa'ala, daripada sa'ala timbullah yas'alu. Daripada sa'ala, daripada sa'ala timbullah yas'alu. Ya. Tulisan saya ni je lah yang dapat saya. Sebab apa? Pertamanya memang tak pandai menulis. Yang keduanya, kesan daripada stroke itu, kebasnya tak hilang lagi, masih lagi berat, ya. Sa'ala yas'alu. Ya, kemudian yas'alu ini digantikan dengan ta. Digantikan dengan ta. Kemudian baris atas ini digantikan dengan baris depan, tus'al. Tus'al. Maknanya kamu akan ditanya. Kalau tas'al, kamu menanya. Kalau tas'al, kamu bertanya. Tas'al, kamu bertanya. Kalau tus'al, kamu ditanya. You are questionable. You are questionable. Maknanya kalau kita tanya, ya, tas'al, anta tas'al. Tapi kalau tus'al, anta satus'al, kamu akan ditanya. Apa yang akan ditanya di sini? Anin na'im. Ya. Tus'al, ditanya. Kalau tas'al, menanya. Kalau tus'al, ditanya. Taib. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya dimasuk pula lam. Macam tadi jugalah, dimasuk lam. Demi tadi. Demi kamu pasti. Dari mana pula pasti tu? Nun syaddah. Nun syaddah. Tadi asalnya tak ada nun ni. Tus'al, kamu ditanya. Masuk pula lam ni, demi. Pasti kamu akan, bagaimana pula pasti tu? Nun syaddah. Ya, nun syaddah itu maknanya pasti. Jadi lam di sini demi, lam di sini ialah demi, lam di sini ialah demi. Nun di sini ialah pasti, ya. Nun di sini ialah pasti. Jadi demi pasti kamu akan ditanya di akhirat esok di padang mahsyar anin na'im, tentang nikmat-nikmat, kesihatan, masa lapang, harta benda, dari mana dapat, ke mana kamu dibelanjakan. Bahkan di antara soalan yang ditanya di padang mahsyar ialah tentang masa muda kita. Ke mana kita habiskan. Allahu Akbar. Yang itu memanglah sedihnya kita, ya, masa-masa muda kita tahun 60-an, 70-an, 80-an, ya. Beruntunglah mereka yang masya-Allah masa mudanya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Kenapa Allah Ta'ala fokus masa muda? Sebenarnya sebab masa muda ini masa yang mencabar. Masa muda ni, mak, kalau bahasa orang Peraknya, galak, ya. Galak benar.
Masa itulah pun apa tak kira ya. Apa tak kira. Jadi dengan sebab itulah masa muda ni masa mencabar, sehingganya Allah Taala fokuskan soalan di antara soalan di padang mahsyar ialah an syababihi fima afnah. Ya, tentang syabab. Syabab ni ialah masa muda. Kemana dihabiskan masa muda? Jadi termasuklah nikmat dari mana dapat? Min aina wa fi maktasaba. Daripada mana dapat nikmat ini dan ke mana dibelanjakan nikmat ini? Ada tenaga, ada masa, ada harta. Allahu akbar. Ada idea. Ke mana kita gunakan idea itu? Untuk kebaikan ke untuk keburukan? Nauzubillah ya. Jadi lagi sekali kita nak tekankan di sini, asalnya ialah sa'ala, kemudian jadilah yas'alu, kemudian yas'alu ditukar jadi tus'al, kemudian ditukar jadi tus'alu, kemudian dimasuk nun pasti, masuk lam demi, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti, demi pasti kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu perolehi. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa makna yauma idzin? Pada hari itu. Apa hari itu? Pada hari kamu melihat. Pada hari kamu melihat, ya tak? Pada hari kamu melihat, maknanya akhirat itu. Pada hari kamu melihat akhirat, la tarawunnal jahim. Pada hari kamu melihat mahsyar, yauma idzin itu. Yauma hari. Izin itu ialah ketika hari kebangkitan akhirat. Ya. Iz itu asalnya, izin itu asalnya iz. Tapi ada tanwin di situ, dipanggil tanwin ini ganti kepada suatu jumlah ataupun satu sentence, suatu ayat. Apa ayatnya? Iaitu iz tarawunnal jahim. Ketika mana kamu melihat neraka jahim, la tus'alunna, kamu pasti akan ditanya akan na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang neraka jahim, yakni thumma la tus'alunna yawma idz tarawunnal jahim anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Satu hari Nabi didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar, bukan pada waktunya. Kemudian Nabi tanya, apa yang menyebabkan kamu keluar wahai Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Ya, lapar. Tak ada makanan. Kemudian tak selang beberapa lama lepas itu, keluar datang pula Sayyidina Umar. Bukan masanya mereka datang. Ya, bukan masanya untuk datang bertandang ke rumah Nabi. Lalu Nabi tanya, kamu Umar, apa sebab kamu keluar? Lapar ya Rasulullah. Nabi kata, aku pun lapar jugalah. Ya, aku pun lapar. Mari kita pergi ke rumah sahabat Ansar. Ada seorang sahabat, ya, Ansar. Kita pergi ke rumah dia. Ya, kita pergi ke rumah dia. Di sini disebut namanya. Tak ada disebut. Tidak disebut namanya. Jadi sahabat ni tadi kebetulan tak ada di rumah, isterinya ada. Lalu kemudiannya Nabi tanya, ke mana suamimu? Dia kata pergi mengambil air. Pergi mengambil air di perigi lah. Jadi Nabi pun ikutlah perjalanan ke perigi tu. Jumpalah sahabat ni tadi, Ansar ni tadi. Nabi kata, pemuda Ansar ini kata, alangkah mulianya tetamuku, alangkah mulianya teman-teman tetamuku. Maknanya tetamu yang mulia di sini ialah Nabi Muhammad, dan tetamu yang mulia itu ialah Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Maka diserahkannya air untuk diminum, diserahkannya tamar, diserahkannya rutab. Kemudian disembelihnya kambing, dibaginya makan kepada Nabi SAW. Selepas makan tu Nabi kata, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ni nikmat yang bakal ditanya Allah esok. Dapat makan sedap, dapat minum sedap ni, ya, kenyang, semua ni
tak akan terlepas begitu sahaja, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya bagaimana Nabi apply ayat ini dalam konteks kehidupan. Kita jangan rasa sedap dah kenyang, rasa sedap dah hilang dahaga. Ini pasti akan ditanya esok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca ayat thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Kamu berdua keluar daripada rumah-rumah kamu oleh kerana lapar, dan kamu takkan pulang sehinggalah kamu sudah memperolehi nikmat kekenyangan, dan Tuhan akan tanya esok akan nikmat ini. Allahu akbar. Di sinilah betapa nikmat ini ujian. Dia bukan begitu sahaja, dia bukan begitu sahaja, tetapi dia adalah merupakan ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita. Dengan sebab itulah sebenarnya tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Tak ada yang kita punya, semuanya Allah Ta'ala punya. Jadi Allah Ta'ala titipkan sementara kepada kita, kita manfaatkanlah ia untuk dapat membebaskan kita daripada azab Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi mana yang baik daripada Allah, silap dan salah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan